Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afifah binti Ali, nombor matrik D20191087142. Daripada hari ini saya akan menerangkan tentang perbandingan epistemologi antara Islam dan sekular bagi memenuhi tugasan akhir subjek falsafah ilmu. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang. Jadi bidang yang pertama adalah sifat pengetahuan dan bagaimana ia dikaitkan dengan konsep seperti kesahihan, kepercayaan dan justifikasi. Yang kedua adalah pelbagai masalah skeptisisme. Dan bidang yang ketiga adalah sumber kaedah dan skop pengetahuan dan kepercayaan yang wajar. Dan yang terakhir adalah kriteria pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi menangani soalan-soalan seperti apa yang membuat kepercayaan yang wajar dibenarkan, atau apa ertinya mengatakan bahawa kita tahu sesuatu, dan pada asasnya bagaimana kita tahu bahawa kita tahu. Menurut J. Sudarminta, epistemologi bermaksud mengkaji dan berusaha mencari ciri-ciri umum dan penting dari pengetahuan manusia seperti meneliti andaian dan keadaan logik yang mendasari kemungkinan pengetahuan dan berusaha memberikan pertanggungjawaban yang rasional terhadap kebenaran dan objektifnya. Ia juga mempertimbangkan dan menentukan nilai kognitif rasional pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri, persekitaran sosial dan persekitaran semula jadi dan menentukan apa yang betul dan apa yang salah berdasarkan norma epistemik, iaitu J. Sudarminta pada tahun 2006. Jadi saya akan menerangkan epistemologi antara Islam dan sekularisme. Jadi apa itu epistemologi antara Islam? Epistemologi Islam adalah teori atau falsafah yang membincangkan tentang ilmu berdasarkan ajaran Islam. Ia bukan sahaja bersifat falsafah, malah ia merupakan tindak balas terhadap persoalan hidup manusia, kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan yang merangkumi hidup di dunia dan di akhirat. Teori ilmu dalam Islam menjadi garis panduan tentang apa yang kita perlu dan tidak boleh diketahui. Semua ilmu adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia mengikut cara tertentu, termasuk daya usaha manusia bekerja dan berfikir. Hierarkinya adalah seperti wahyu, ilham, intuisi, akal dan panca indera. Apa itu semua? Jadi mari kita terangkan. Wahyu adalah sumber segala ilmu yang berasal daripada Allah dan disampaikan kepada manusia dengan pelbagai cara untuk memberi ilmu yang tinggi melalui Rasulnya. Contoh turunnya malaikat dan memasukkan ilmu ke dalam hati tanpa dilihat. Yang keduanya adalah ilham. Ilham adalah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit di dalam hati manusia. Yang ketiga, intuisi. Intuisi adalah ilham akal, naluri fikiran dan jiwa aktif yang berpindah dari permulaan hingga akhir tanpa perantaraan, tanpa sengaja dan tanpa kemahuan sendiri. Keupayaan intuisi berbeza antara manusia. Intuisi merupakan satu gerak hati yang dilakukan mengikut naluri semula jadi. Contoh, apabila seseorang itu lapar, maka dengan sendirinya dia akan mencari makanan. Yang keempat, dengan menggunakan akal, manusia berusaha mencari dan akhirnya menjumpai. Walaupun begitu, ia juga terbatas. Tidak dapat menanggap perkara-perkara agama seperti ketuhanan, kerasulan, akhirat, roh, akidah, hikmah, ibadah dan lain-lain. Maka di sini kita perlu merujuk ilmu wahyu untuk memahaminya. Yang terakhir adalah panca indera. Kelima-lima panca indera amat berguna dalam proses memperolehi maklumat. Segala maklumat yang diperolehi oleh deria ini dibawa kepada akal untuk ditafsirkan dan selepas itu barulah dijadikan maklumat. Apa itu epistemologi antara sekularisme? Epistemologi antara sekularisme adalah suatu pemahaman falsafah yang memisahkan pemikiran dan kegiatan hidup beragama dalam seluruh kegiatan hidup bermasyarakat dan bernegara. Ia merupakan fahaman induk kepada seluruh fahaman moden. Terdapat pelbagai fahaman yang hakikatnya berpaksikan fahaman sekular seperti berikut, iaitu mempunyai 8 fahaman sekular. Yang pertama adalah modernisme.
Modernisme ini mengajak masyarakat meninggalkan segala amalan tradisional ke arah hidup secara moden. Agama juga mesti diubah supaya selari dengan pemikiran moden. Yang kedua adalah rasionalisme. Rasionalisme ini mengajak masyarakat berfikir secara logik dan menolak segala yang bertentangan dengan logik akal. Lantaran itu, kepercayaan kepada kuasa gaib, alam akhirat, syurga, neraka dan sebagainya juga perlu ditolak. Okey, yang ketiga adalah liberalisme. Liberalisme ini mengajak masyarakat berfikir secara bebas, bersikap terbuka, menerima apa sahaja pemikiran dan budaya tanpa kawalan peraturan agama dan adat tradisi. Yang keempat adalah kapitalisme. Kapitalisme ini memberi kebebasan untuk sepenuhnya mengaut keuntungan dan faedah untuk peribadi tanpa mengambil kira kepentingan masyarakat. Yang kelima adalah pragmatisme. Pragmatisme ini mementingkan kehendak majoriti dalam masyarakat walaupun salah dan memberi kesan kepada akidah dan akhlak umat. Yang keenam adalah kolonialisme. Kolonialisme ini adalah penjajahan yang bukan sahaja menjajah aspek fizikal dan materialnya tetapi termasuk pemikiran dan adat tradisi masyarakat sehingga yang terjajah sukar untuk bangkit sebagai bangsa mereka dan berdaulat kerana perasaan dan pemikiran mereka sentiasa terkongkong dan terjajah. Yang ketujuh adalah materialisme. Materialisme ini mementingkan kekayaan dan segala yang bersifat fizikal dan menolak aspek spiritual yang dianggap sebagai penghalang tamadun. Kuasa gaib dan dosa pahala diketepikan oleh fahaman ini. Akhir sekali, terdapat banyak lagi fahaman yang lahir dari fahaman sekular ini seperti hedonisme. Hedonisme iaitu hidup hanya untuk berseronok dan sebagainya. Daripada penghujahan tadi, kita dapat membezakan antara epistemologi Islam dan epistemologi sekular. Jadi, pemikiran Islam ini adalah cara berfikir dalam Islam yang berteraskan kepada penjelasan wahyu, iaitu berpandukan Al-Quran dan hadis. Islam banyak mengajar untuk mempercayai wahyu, ilham, intuisi, akal dan panca indera. Islam juga tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Berbeza pula dengan epistemologi sekular. Pemikiran sekularisme ini adalah wujud hasil daripada kejeniusan akal fikiran manusia semata-mata. Sekularisme ini merupakan suatu pemahaman falsafah yang memisahkan pemikiran dan kegiatan hidup beragama dalam seluruh kegiatan hidup bermasyarakat dan bernegara. Ia merupakan fahaman induk kepada seluruh fahaman moden. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahawa Islam dan juga sekularisme adalah berbeza mengikut pendapat tokoh masing-masing. Namun, saya sebagai seorang Muslim perlulah mengikut epistemologi dalam Islam. Tetapi bukan bermakna saya menafikan epistemologi dalam sekular tidak boleh diikut kerana saya perlu menerima pendapat orang lain yang sama dengan epistemologi sekular. Kebanyakan yang mengikuti epistemologi sekular adalah orang barat sendiri kerana tokoh yang membahaskan tentang itu adalah orang barat. Akhir sekali, apabila kita sebagai seorang insan di muka bumi ini, jika kita mempercayai Al-Quran dan As-Sunnah, nescaya kita akan hidup dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, terima kasih.